Okey, Assalamualaikum. Dalam trip kali ini kita akan bawa korang sekali lagi pergi ke Batam, Tanjung Pinang dan juga Pulau Penyengat. Okey, kita akan menaiki feri Puteri Anggerie ni daripada Puteri Harbour ni ke Harbour Bay di Batam. Masuk dah. Mau. Okey, antara tempat yang menarik di sepanjang perjalanan ini adalah di Jambatan Link kedua dan juga Forest City di Iskandar Puteri. Okey, perjalanan kita daripada Puteri Harbour ke Harbour Bay ini lebih kurang dalam 1,5 jam. Okey, kita pun dah sampai, jadi kita akan cari kita punya beg. Mana beg aku ni? Tak ingat lah bang. Tak ingat lah. Tinggal? Tak ingat beg aku. Aku pun beg anak aku tak ingat mana situ. Kalau tak ingat berarti harus terakhir tu. Di dalam mana? Oh, Pak Leman. Khabar ni Pak Leman. Okey, masa pun dah tengah hari, jadi sebelum kita memulakan lawatan di Batam ni, kita makan dulu di restoran yang berdekatan dengan Harbour Bay ini, restoran sederhana. Licin. Habis-habis aku. Okey, untuk lawatan yang pertama hari ini kita akan pergi ke sebuah masjid yang menjadi kebanggaan kepada penduduk di sini, iaitu Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Ya. Saya bin Sulaiman. Saya umur baru 21 tahun. Oh, sama saya. Dua saya setahun. Oh iya. Ya. Bapak dua-dua berarti? Ya. Iyalah. Dulu. Pergi ke Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid ini dibangun pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, dia punya menara tu, dia tingginya 99 meter. Dia dengan Asmaul Husna. Dari sekarang ni kita berada di Harbour Bay, KT Harbour Bay. Dari sini ke masjid itu lebih kurang 40 menit. Reka bentuk dia dari Arab dan Melayu. Dia ada semacam payung, kayak macam Madinah. Dia ada 8 buah, 8 biji, 8 payung. Okey, kita sekarang berada di Masjid Sultan Mahmud di Batam ni. Kalau kita tengok dia punya design payung ni seolah-olah dibuat macam payung di Masjid Nabawi lah. So ada 1, 2, 3, 4, ada 8 payung semuanya. Okey, kita cari tempat wuduk untuk kita solat jamak Zuhur dan Asar.
Okey, inilah dia masjid yang boleh memuatkan seramai 25,000 jamaah. Masjid yang terbesar bukan saja di Kota Batam ini tetapi di keseluruhan provinsi Kepri ataupun Kepulauan Riau. Dikatakan kubah masjid ini adalah kubah masjid yang terbesar di Indonesia. Tak pastilah kan, sebab kita pun tak ada ukur kubah-kubah masjid lain dekat Indonesia ni. Jadi asal-usul nama masjid ni adalah diambil daripada Sultan Mahmud Riwayat Shah yang ketiga dan kemudian ia menjadikan Linggar sebagai pusat pemerintahan Riau, Johor, Linggar dan juga Pahang. Namun akhirnya dengan campur tangan penjajah dan musuh-musuh politik dalaman, maka pusat kesultanan di Riau dan Linggar jatuh di bawah kekuasaan Belanda, manakala Johor dan Pahang pula di bawah kekuasaan British. Okey, jadi Sultan Mahmud inilah yang telah berkahwin dengan Raja Hamidah ataupun Engku Puteri, iaitu anak kepada Raja Haji Fisabilillah, yang dikatakan menjadikan Pulau Penyengat sebagai mas kahwin kepada Raja Hamidah. Okey, itulah dia kisahnya. Jadi esok kita akan pergi ke Pulau Penyengat menyaksikan sendiri apa yang ada di sana. Okey, daripada Masjid Sultan Mahmud ni kita akan pergi ke sebuah lagi masjid di Kota Batam ini, iaitu Masjid Laksmana Cheng Ho yang terletak di pusat bandar Kota Batam. Okey, di seluruh Indonesia ni terdapat lebih daripada 10 masjid yang menggunakan nama seorang Laksmana, pelaut dan juga penjelajah Muslim Cina yang terkemuka semasa pemerintahan dinasti Ming kurun yang ke-14, iaitu Laksmana Cheng Ho. Okey, jadi Masjid Cheng Ho yang terawal dan juga yang paling terkenal adalah di Surabaya dan juga di Sriwijaya, Palembang. Okey, inilah dia Masjid Cheng Ho di Kota Batam. Jadi dia punya saiz dia agak sederhana. Dia boleh memuatkan lebih kurang dalam 500 orang jemaah. So masjid ni dia bina memang untuk tujuan pelancongan lah. Banyak. Tapi yang ni memang saja dibuat untuk pelancongan. Masjid ini telah dibina oleh seorang usahawan bagi mengenang sejarah pelayaran seorang Laksmana, iaitu Laksmana Cheng Ho, bersama anak buahnya bagi menyebarkan agama Islam di seluruh kawasan Nusantara ini. Mereka bentuk masjid ini menggabungkan antara budaya Islam dan juga budaya Cina yang menampilkan warna merah, hijau dan kuning sebagai lambang keharmonian budaya. Dikatakan Laksmana Cheng Ho ni pernah datang ke kawasan Nusantara ini sebanyak 7 kali dan keseluruhan dia telah pun membawa seramai 27,000 anak buah bagi mengembangkan agama Islam di sini. Memang patutlah jasa Laksmana Cheng Ho ini dihargai. Okey, setelah kita melawat ke dua masjid tadi, kita akan singgah di sebuah kilang kopi. Okey, kita akan menikmati kopi-kopi yang ada di sini. Serangkan kalau ini terlalu matang, biasa tak ada kombinasi. Biji kopi macam ini biasa yang dijual kalau kakak factory ya. Lalu buat jadi 3-in-1 instant coffee, 2-in-1 instant coffee, kopi sachet. Dalam biji kopi itu dia kan ada kulit nih, silver skin. Ini sangat keras ya. Nanti antimony telan, fermentasi 10-12 jam sebab terlalu keras tak boleh digest nanti antimony. Okey, inilah dia penginapan kita selama kita berada di Batam ini. Sebuah hotel baru, Hyper Hotel. Terima kasihlah Pak Leman boleh tahan juga hotel ni. Okey, kita dapatkan dulu kita punya bilik sebelum kita keluar makan malam. Okey, ini dia tempat makan kita untuk hari yang pertama di Gerai Nelayan 2M, Kampung Tua Tarau. Udang hidup, udang hidup. Ini ikan apa entah ni? Hitam, hidup. Ini kan butter lobster sama black pepper ya bilangnya. Ada 2 aja ya. Saus. Ketam batik. Tuh.
pelbagai jenis ikan. Kerapu pun ada. Wah, kita punya sudah siap. Apa ni, asam pedas? Orang Melaka datang Batam makan asam pedas. Macam tak tahu betul dia. Wah. Asam pedas ke tu? Asam pedas, udang. Macam tak berapa, macam Gong. macam tak berapa betul orang Melaka datang Batam makan asam pedas. Kita pakai asam pedas. Ha? Tambah Okey, untuk hari kedua ni kita akan pergi ke Bentan dan juga Pulau Penyengat. Okey, mula-mula kita akan menaiki speedboat daripada Telaga Punggur ke Tanjung Uban. Menuju ke Teluk Uban. Ni kita punya saudara Encik Rolah kita sedang menanti kapal. Oh, turun dulu. Oh, bot dah sampai. Okey, bot telah pun sampai. Belakang ada mak kau orang. Boleh. Ada dua belakang lagi. Kita telah pun sampai di Tanjung Uban akan menuju ke Bentan. So kita foto-foto dulu di pelabuhan ni. Okey, ini kita punya pemandu pelancong Jibrail. Selamat pagi. Jibrail Selamat datang di Bentan. Okey, kita punya bis dah sampai. Geng jahat duduk belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudah. Nama saya Hairul Jibril. Saya bertugas hari ini untuk menemani Bapak dan Ibu selama ada di Pulau Bentan ini. Dari Tanjung Uban nak ke Tanjung Pinang. Tinggal sebentar di Gurun Pasir, Pak. Dari Gurun Pasir hendak ke Tanjung Pinang melewati Lagoy. Panjang betul pantun ini, berupaya bukan pantun berupaya. Baik Bapak, ini kita mau destinasi pertama kita nih ke Gurun Pasir, Telaga Biru ala Bentan. Dan kenapa di Bintan pula ada Gurun Pasir? Karena dulu kita ada lumbung pasir, Pak. Jual sama Singapura. Nah, dijual ke sebelah. Iya benar, Pak. Tapi sekarang kita udah stop, kita tak buka lagi lumbung tadi. Akhirnya bertumpuklah dia seperti gurun lah. Ya, karena hujan panas jadi seperti gurun. Nah, kenapa pula di airnya biru? Karena di bawahnya ada clay, kaolin. Jadi apabila terpapar sinar matahari semakin panas, semakin birulah air dia. Oi, panas. Mana Bentan? Ibu, di situ ada rental payung, karena juga ada rental payung boleh dirental. Okey, panas kita beli Bentan punya. Rental aja payung-payung 5. Okey, kita lalu jambatan Tasik Biru.
naik kuda. Kudanya apa? Umur 6 bulan, patah kaki Kang. Ulang alik dia. Pak, jangan di belakangnya, Pak. Jangan di belakang kuda nih, Pak. Kudanya agak dikit sedikit. Ini mana satu kuda yang atas ke yang bawah nih? Yang atas pun kuda juga kadang-kadang tuh. Kuda malam. Oke, tutupnya selama di. Tutup dah. Yo, Pak, nih tutup nih, Pak. Nih tutup nih kita. Nih tutup. Ya. Tutup. Iya, dulunya Pak. Tapi kita udah tutup, stop, tak boleh lagi. Hanya untuk pemakaian lokal aja boleh sekarang. Sekarang sudah jadi pulau apa dekat Singapura tuh? Marina Bay, Sentosa. Oke, ini dah dia pemandangan di Tasik Biru ya. So Tasik ni kalau panas dia akan menjadi betul-betul biru, bergantung kepada kepanasan lah. Tapi kalau dia dalam keadaan yang redup, dia nampak hijau lah, macam alga macam tu lah. Burungnya tengah tidur. Dia berjaga pakcik. Sekarang tak pakai lelang lagi ya? Tak pakai, tak boleh lagi pakcik. Tapi kalau burung hantu kalau siang dia tak aktif. Ini aktif pakcik. Aktif eh. Cuma dia rabun. Macam mana latih dia ni? Kasih makan pakai tangan pakcik. Latih tiap hari. Sekarang ada berapa burung? Ada berapa burung kat sini? Kalau saya ada 3. 3. Yang lain? Ini 1. Wih. Oh, ada atas. Ada atas. Oh, dia nyuruk di tengah tidur. Makannya kasih apa tu? Ini. Makannya apa tu? Ini ayam Pak. Ayam? Potong kecil-kecil. Ayam mentah lah? Ayam mentah. Tak goreng tak mau? Goreng kita Pak. Mana burung hantu? Burung hantu? Mana? Jual apa ni? Tak jual apa ni? Oh, madu. Okey, kita teruskan perjalanan kita untuk lawatan hari ini. Kali ini kita akan pergi ke Pulau Penyengat. Okey, untuk pergi ke Pulau Penyengat ni kita akan menaiki kita punya boat daripada dermaga di Tanjung Pinang ni sampailah ke jeti di Pulau Penyengat sana. Okey, jadi perjalanan kita daripada Tanjung Pinang ni ke Pulau Penyengat adalah lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit. Yang berat naik sana, Muatan sederhana. 12. Ini harusnya 10 ya. Okey. Dulu goyang, jangan. Ini ponton goyang. Jangan. Dia kalau air pasang dia naik. Sengit. Bagi. Dekat tidur sebelah kan. Dah. Okey. Jangan terima kasih dulu Kang balik. Kalau cakap terima kasih dia tak nak tunggu kita. Balik lagi ni. Jom, satu-satu ya.
bagus. Satu hal juga kan jalan ni macam senang Senang-senang. Baru sampai Pulau Penyengat pertama kali kita dapat kaki di Pulau Penyengat. Hampir 20 tempat terakhir Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Bye-bye. Jalan dulu. Sementara barang ada. So kita pergi teruskan perjalanan dulu sebelum kita tunaikan solat di masjid. Pak, ini tren pertama, rumah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang baru saja sampai di Pulau Penyengat. Ya, di bawah ni apa, Kabupaten Kepulauan Riau. Capri. Alhamdulillah tadi walaupun cuaca agak tak apa-apa elok, tapi dengan izin Allah Taala telah memudahkan perjalanan kita sampai ke sini. Jadi melawat. Inilah dia bumi kita sebenarnya ni. Ni semua saudara mara kita, kamu-kamu saudara mara kita, walaupun kita tak mengenal tapi darah sama kala merah. Ya, merah. Betul lah. Okey, jadi tempat pertama kat mana ni? Tempat pertama kita pergi ke makam Raja Hamidah. Faham tak Raja Hamidah ni sebenarnya Pulau Penyengat ni adalah mas kahwin untuk dia tu. Hebat tak hebat. Raja Hamidah Raja Hamidah, Engku Hamidah. Puteri daripada Sultan. Puteri daripada Sultan. Sultan siapa tu? Sultan Mahmud Riwayat Shah. Riwayat Shah. Ya. Beliau isteri daripada Sultan yang menikah mendapatkan mas kahwinnya Pulau Penyengat. Raja Hamidah ini anak daripada Raja Haji Fisabilillah. Haji Fisabilillah yang wafatnya di Melaka. Yang telah melekat di kampung kita di Melaka. Makam dah bang. Teluk Mas. Teluk Mas. Makam dia ada di sana tapi tinggal makam aja. Tapi dia punya apa dah bawa ke sini. Dia Raja Ali Haji telah memperjuangkan negeri Melaka, negeri kita tu. Jadi hari ini kita melawat makam Haji Fisabilillah, cucu daripada Daik Celak. Raja Hamidah ni, Engku Hamidah, dialah yang punya mahar pulau ni, yang mahar dia. Hadiah dia. Mahar kepada Sultan Mahmud lah? Iya, daripada Sultan Mahmud. Ni hadiah kau menikah ni. Ini aku kasih ni, kata dia. Jadi yang punya pulau lah tu. Ini dalam. Jadi di sini Pak, Bugis yang Melayu yang Bugis lagi udah, karena udah perkawinan silang tadi. Ya udah macam. Okey, kita pergi ke makam pahlawan nasional Raja Ali Haji. Dekat sini juga terletaknya Raja Engku Puteri ataupun Raja Hamidah, anak kepada Raja Haji yang telah berkahwin dengan Sultan Mahmud, dan sebagai mas kahwinnya inilah dia Pulau Penyengat diserahkan sebagai mas kahwin. Mula-mula kita akan melawat ke dalam kawasan permakaman Engku Puteri ataupun Raja Hamidah. Selain daripada Raja Hamidah, terdapat juga kerabat-kerabat yang turut sama dimakamkan di kawasan ini. Okey, kalau kita lihat di dinding pemakaman ini, kita akan dapat menyaksikan karya besar daripada Raja Ali Haji, iaitu Gurindam 12. Gurindam 12 ini adalah satu naskah Nusantara yang sangat bernilai, yang merupakan salah satu bentuk penyebaran ilmu oleh Raja Ali Haji. Di sinilah beliau memberikan bimbingan moral yang berkaitan dengan agama pada rakyatnya. Ia memberikan ajaran dan nasihat tentang ibadah, kewajipan raja, kewajipan anak, kewajipan orang tua, budi pekerti dan hidup bermasyarakat. Raja Ali Haji ini bukan saja seorang ulama dan ahli sejarah, bahkan ia merupakan seorang pujangga Melayu Bugis yang mencatat tata bahasa Melayu melalui pedoman bahasa.
Dari naskah pedoman bahasa inilah yang telah menjadi piawai kepada bahasa Melayu. Sementara bahasa Melayu yang dibakukan telah diterima dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Makam Raja Hamidah. Ucapkan, kita bacakan Fatihah untuk arwah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hospital sekarang dari istri kedua ini punya anak 3 meninggal, 1 lagi yang diangkat oleh British Sultan Hussein Singapura. Ini maknya Sultan Hussein. Kalau tak salah Sultan Hussein itu makamnya di hutan Gera, Melaka. So ini kubur siapa? Bonda kepada Raja Hamidah. Ini bonda Raja Hamidah. Ya. Bonda Raja Hamidah. Bonda Sultan Hussein. Madunya isteri kedua kepada Isteri kedua kan? Ya. Tapi dia ni bukan yang ni Mahmud Riayat Shah 3. Ini siapa? Mahmud Riayat Shah. Mahmud Riayat Shah. Okey. Mahmud Melaka, Mahmud Johor, Muzaffar Shah tu terakhir. Ini makam siapa? Ya? Ini makam siapa? Yang ke awal ni kerabat-kerabat. Ini anak saudara Hamidah. Ini Mursyid Imam Tarekat Naksabandiyah. Oh, Naksabandiyah. Ya. Tengku Aisyah, Raja Haji Abdullah. Ya. Boleh kan? Okey, destinasi kita yang seterusnya adalah ke makam Raja Haji Fisabilillah. Beliau ni salah satu adik-beradik Sultan Selangor pertama, Sultan Salahuddin, Raja Lumu. Raja Lumu dimakamkan di Selangor, beliau ni di Pulau Penyengat. Yang di sebelah sini pengasuhnya Engku Puteri Raja Hamidah. Yang di sana atas biru tu Habib Syekh Habib. Raja Haji Fisabilillah ini adalah merupakan salah seorang tokoh pahlawan Melayu yang cukup gigih melawan penjajahan Belanda. Okey, jadi salah satu jasanya kepada kita iaitu orang-orang Melaka adalah bagaimana Raja Haji ini melawan Belanda sehingga terkorban dalam perang Belanda di Teluk Ketapang ataupun sekarang dikenali sebagai Teluk Mas. Awalnya jenazah ini dikebumikan di Melaka, tetapi beberapa tahun kemudian dia dibawa ke Pulau Penyengat ini. Okey, kita teruskan lagi lawatan kita ke rumah adat di Pulau Penyengat ini. Ulasan selanjutnya? Ulasan selanjutnya kita akan menuju ke rumah adat. Okey, apa dengan rumah adat tu? Rumah adat ni sebenarnya datang sini dah 5 kali, masuk rumah adat pun tak pernah. Tahu nak sampai sana nak pergi tengok setanjak lah, tengok apa, ada dah benda-benda. Di bawah rumah adat tu yang setahunya ada satu pigi di tepi laut, tapi airnya bukan air masin, airnya air tawar lah, untuk tawar dan sedap, diminum pun sedap. Okey, jadi kita saksikanlah. Okey, kita masuk ke rumah adat di Pulau Penyengat ni. Okey, ini adalah salah satu daripada anugerah yang Dewan terima, iaitu 75 desa pelancongan yang terbaik di Indonesia ni. Okey, ini pula adalah adat-adat Melayu yang diterjemahkan di dalam sebuah gambar 3 dimensi. Okey, ini pula adalah pengantin lama yang turut memperagakan pakaian tradisional Melayu. Pembelian tanjak untuk kawan-kawan. Kalau ini tanjak apa namanya, Mas? Oh, ini mahkota alam. Pakai dulu, Pak Ji. 20 sen. Pasang surut. Pasang surut. Oh, ini simbolnya dia. Oh.
Oh, baguslah kau. Kira memperkasakan budaya. Boleh buat. Jadi dulu anak-anak cucu kita dah hilang. Tahu tentang adat tanjak ini. Jadi kita harus mengenal. Ini yang macam ni dia tanjak apa ni? Ni. Nama dia Kelantan. Oh, Kelantan. Ni dia ada punya pucuk, dia macam belangkon. Oh, belangkon lah macam Jawa punya. Ya. Ini Panglima Bugis lah. Bugis. Nama dia Semangat Bugis. Bugis. Boleh lain ni. Ini Aceh. Banyak simpul lah. Ini pendekar punya lah, Mahkota Alam. Mahkota Alam. Ini sama pendekar juga Bugis punya, Andri Guru Selebut. Oh, ada nama Andri Guru Selebut. Kalau yang simpul-simpul ni? Yang simpul-simpul? Ini Laksmana Bintang. Laksmana Bintang. Dia pada Hatu. Asal Pulau Penyengat ini dulu Pulau Air Tawar. Correct. Pulau Air Tawar di mana para nelayan, pedagang nak ambil air itu dekat singgah sinilah ambil air tawar. Nah, inilah salah satu perigi yang menandakan dia ni air tawar. Masih lagi ada walaupun dia di tepi laut tapi air dia tawar Tawar. Walaupun tepi laut dia perigi dia rasa tawar. Boleh diminum. Boleh diminum terus? Boleh langsung diminum. Okay, kita coba air dia. Boleh. Itu ada yang bukan ciumnya, Pak. Jangan. Okay, kita coba air ni. Betul-betul tawar betul-betul tawar air dia. Okey, destinasi kita yang terakhir untuk lawatan hari ini adalah ke Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat ini. Kita akan solat di sini sebelum kita balik ke Batam. Okey, kalau kita tengok sekali lalu, masjid ni lebih kepada reka bentuk masjid-masjid yang ada di Turki, terutama di menara dan kubah dia. Okey, kita tengok di bahagian dalam masjid dan rata-rata kita boleh tengok warna kuning keemasan yang melambangkan warna kebesaran dan kemuliaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Okey, salah satu keunikannya adalah sebuah mimbar yang didatangkan khas dari Jepara dengan ukiran yang sangat unik. Okey, di dalam masjid ini juga terdapat koleksi buku-buku sejarah, terutamanya sebuah Al-Quran tulisan tangan yang disimpan di atas almari kayu. Al-Quran ini telah ditulis oleh seorang pemuda yang berasal daripada Pulau Penyengat ini, iaitu Abdul Rahman Istanbul, yang memperoleh pendidikan di Istanbul, Turki pada tahun 1867. Okey, dari sejarahnya masjid ini telah mula dibina pada tahun 1761 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang ketiga dan diperbesarkan pada 1832, bermakna hampir 200 tahun usia masjid ini. Okey, jadi itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Kepada anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.